Shalom semua, terima kasih atas peluang untuk terus berkongsi dalam YouTube channel Benih Hidup. Perkongsian kali ini bertajuk Firman Menjadi Manusia dan merupakan bahagian kedua dalam siri Bermula dengan Tuhan. Siri ini mengajak kita mengenali siapakah Tuhan melalui kisah permulaan ciptaan. Kita bermula dari kitab Kejadian bab 1 dalam perkongsian sebelum ini. Hari ini kita melihat dari sudut pandangan kisah permulaan melalui kitab Yohanes bab 1 ayat 1 hingga 5. Baik. Firman menjadi manusia. Pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu ialah Allah. Dia bersama Allah pada permulaan. Segala-galanya diciptakan melalui Dia. Daripada segala yang wujud, tiada suatu pun yang dicipta tanpanya. Hidup ada dalamnya, dan hidup itu cahaya manusia. Dan cahaya itu bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal yang datang daripada Bapa, penuh dengan kasih, kurnia dan kebenaran. Amin. Jelas perkataan firman di sini merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya Tuhan Yesus lah yang sudah wujud dalam permulaan. Tuhan Yesus yang bersama Allah. Tuhan Yesus itu ialah Allah. Segala-galanya diciptakan melalui Tuhan Yesus. Daripada segala yang wujud, tiada suatu pun yang dicipta tanpa Tuhan Yesus. Pernahkah anda terfikir mengapa Tuhan Yesus digambar sebagai firman dan bukan dalam bentuk lain? Jom, mari kita cuba memahami maksud perkataan firman atau logos dalam bahasa asal ditulis iaitu bahasa Yunani. Antara maksud logos adalah perkataan yang disebut dengan suara lantang kedengaran. Jadi dalam kisah ciptaan Kejadian, apabila Allah berfirman, katanya, jadilah terang, jadilah cahaya. Tahukah anda suara Allah lantang kedengaran ketika itu? Persoalan, apakah tujuan firman logos diucapkan? Jawapan, ianya untuk memberi arahan, mandat, perintah, panduan, pengajaran, penjelasan, perkongsian, penyampaian idea, komunikasi, perbualan, mengucap syukur, memberi nama, memanggil nama, bertanya, menjawab, bersuara, berjanji, berdoa, menasihat, mendidik, mengetahui hikmat, menambah pengertian, melawan ketakutan, mengusir roh jahat, mematahkan serangan, menyelesaikan konflik, membina iman, memperbaharui fikiran, menyelamatkan, dan sewaktu dengannya. Puyo, senarai tujuan firman ini hanyalah sedikit diterjemah daripada bahasa asalnya yang kaya dengan makna dan maksud. Persoalan, apabila digabung petikan Kejadian bab 1 di mana Allah mencipta manusia menurut rupanya, dan Yohanes bab 1 tadi iaitu firman itu menjadi manusia. Soalannya, apakah keistimewaan yang membezakan manusia daripada ciptaan Allah yang lain? Jawapannya, kebolehan untuk berkata-kata. Perasan tak, hanya manusia lah yang dicipta dan diberkati dengan
kebolehan untuk menyusun huruf menjadi perkataan, kemudian memilih perkataan untuk digabung menjadi ayat, seterusnya mencipta kepelbagaian bahasa. Kita diamanahkan dengan kebolehan berucap ini supaya bersama Tuhan Yesus kita melaksanakan kehendak Allah Bapa di bumi seperti di syurga. Jadi harapan 2021 saya adalah supaya kita bukan hanya berazam untuk mengkaji Alkitab tahun ini, namun mengkajinya supaya kita membina hubungan yang intim bersama Allah Bapa. Dalam kita mengenal hati Bapa, kita akan mengucapkan firman-Nya yang membina iman kepada sesiapa pun, walau dimanapun serta dalam situasi apapun. Biarlah firman hidup Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berkuasa dan bertakhta dalam dan melalui hidup kita. Amin. Jumpa lagi dan Tuhan memberkati.